ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. InsyaAllah pada hari ini saya akan bedah sebuah buku yang bertajuk Madza khasara al-alam binhitatil muslimin, yang bermaksud apa yang dunia akan rugi dengan jatuhnya umat Islam. Baik, sebelum kita bincang lebih dalam berkenaan buku ini, suka saya di sini untuk kenalkan pada kalian pengarang buku ini sendiri, iaitu Al-Alamah Abu Hasan An-Nadwi. Beliau merupakan seorang cendekiawan Muslim kelahiran India yang sangat masyhur dengan penulisan buku-buku yang dihasilkan dalam pelbagai bahasa dan pelbagai bidang. Beliau lahir pada 5 Disember tahun 1913 dan telah wafat pada tahun 31 Disember 1999. Beliau telah memulakan pendidikan sejak kecil lagi dengan pendidikan Al-Quran. Kemudian pada umur 12 tahun, beliau mula belajar bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Beliau seorang yang sangat gemar membaca, terutama dalam bidang sastera. Kemudian, setelah beliau menginjak dewasa, beliau meneruskan rihlah ilmunya dengan pengajian tafsir dan hadis dengan guru-guru yang hebat pada ketika itu. Baik, mesti rakan-rakan di luar sana tertanya-tanya, mengapa saya pilih buku ini? Bagi pendapat saya, tidak keterlaluan untuk saya katakan bahawa setiap umat Islam mesti membaca buku ini. Sebab apa? Bagi saya, sesiapa sahaja yang selesai membaca buku ini, dari kulit ke kulit, maka akan timbullah satu kesedaran yang baru tentang pentingnya umat Islam untuk kembali mengatasi umat-umat yang lain. Kerana dalam Al-Quran sendiri, Allah telah mengiktiraf kita, umat Islam ini, sebagai umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik umat. Tapi kalau kita tengok pada realiti zaman sekarang ini, kita dapat lihat umat Islam di sana sini ditindas, saling bercakaran, berpecah belah, berlakunya perang saudara. Jadi, adakah ini yang dinamakan sebaik-baik umat? Jadi, buku ini akan menjelaskan satu persatu bagaimana masalah dan krisis ini boleh berlaku dan cara mengatasinya mengikut acuan Islam. Buku ini terdiri daripada 5 bab utama, di mana setiap bab itu sendiri juga terdiri daripada beberapa subtopik. Bab 1 buku ini menceritakan tentang Asrul Jahili, iaitu zaman jahiliah, di mana ada menceritakan tamadun-tamadun dan agama-agama yang terdahulu sebelum kedatangan Islam, seperti Kristian dan tamadun Rom, Yahudi, Parsi, tamadun Cina dan lain-lain. Di mana masyarakat dunia pada ketika itu hidup dengan khurafat, sering berlaku perang saudara, penindasan, kezaliman di sana sini tanpa adanya keadilan. Manakala bab kedua pula menceritakan transisi dari zaman jahiliah kepada zaman Islam. Bagaimana setelah kedatangan Islam, dunia berubah 360 darjah, berhijrah dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh cahaya dan pengharapan. Bagaimana setelah diutuskan Rasulullah SAW, lahirlah generasi yang menakjubkan, yang berjaya mengubah dunia kepada yang jauh lebih hebat dari sebelumnya. Manakala bab ketiga buku ini pula menceritakan zaman pemerintahan Islam, zaman di mana ketika Islam memimpin dunia sejak bermulanya zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin, banyak perubahan-perubahan yang telah dibawa oleh pemimpin-pemimpin Islam kepada dunia. Bab yang keempat pula khusus menceritakan zaman ketamadunan Eropah. Bermulanya zaman kegemilangan tamadun Yunani, di mana mereka ni berjaya mengatasi tamadun-tamadun yang lain. Tetapi disebabkan mereka ini suka mengeksploitasi dan menindas bangsa-bangsa lain untuk kepentingan bangsa dan tamadun mereka sendiri, maka Allah pun meruntuhkan tamadun mereka yang selama ini dibanggakan oleh mereka. Adapun yang mengatakan tamadun Rom terkenal dengan sifat adil dan seksama, itu semua tidak berlaku, melainkan keadilan yang dilaksanakan untuk bangsa Rom sahaja, bukan pada bangsa-bangsa yang lain. Dan bab yang kelima merupakan bab terakhir pada buku ini. Dan bagi saya sendirilah, bab terakhir ini merupakan bab yang paling kritikal bagi kita sebagai umat Islam, supaya kita semua sedar akan peranan hidup kita di dunia ini sebagai khairu ummah, di mana penulis menceritakan bahawa pentingnya umat Islam zaman sekarang ini untuk mengatasi umat-umat yang lain dalam segenap aspek kehidupan dunia. Antara petikan yang agak memberi tamparan pada saya adalah, penulis mengatakan, sesungguhnya dunia Arab sesekali tidak dapat menyaingi negara Barat. Kerana apa? Kerana pen yang digunakan untuk menandatangani perjanjian dengan Barat pun diimpun dari Barat. Dan sekiranya ingin berperang di medan peperangan pun tidak ada senjata, melainkan menggunakan senjata yang dihasilkan oleh negara Barat sendiri.
Ini semua perkara yang amat memalukan, perkara yang amat memalukan dan perlu diambil serius oleh umat Islam sekarang ini. Okey, baik. Bagaimana saya boleh mendapatkan buku ini? Memandangkan buku ini ditulis dalam bahasa Arab, maka agak sukar untuk kita cari di kedai-kedai buku tempatan. Malah terjemahan dalam bahasa Melayu pun saya belum ada jumpa lagi. Buku ini saya sendiri beli ketika di pameran buku antarabangsa di Kahirah. Walau bagaimanapun, jangan risau, korang semua boleh download sahaja buku ini dalam bentuk PDF secara percuma di dalam internet. Saya sertakan juga link download buku ini di bahagian deskripsi video ini. So, apa tunggu lagi? Download dan jangan lupa baca buku ini sampai habis. Semoga dengan ulasan yang ringkas ini dapat memberikan manfaat terutama kepada rakan-rakan seagama saya dalam menaikkan kembali nama Islam di pesada antarabangsa. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ikrimah Maula Ibn Abbas, Al-Islam ya'lu wa la yu'ala alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Sanad hadis ini dinilai sahih oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say Alhamdulillah. Thank you Allah. Thank you Allah.